Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Otto Othman. Kita ikuti rangkuman berita utama. Kerajaan negeri digesa beri perhatian menaik taraf infrastruktur terutama di gerai makan, warung dan restoran kecil. Perdana Menteri berkata ia penting bagi memberikan keselesaan kepada pengunjung. Saya juga telah cadangkan semua kerajaan negeri. Bila bercakap pasal kota, gedung-gedung besar biar sektor swasta buat. Dia nak buat bangunan, nak buat hotel, dia buat. Kerajaan tumpu ni gedung-gedung kecil, warung, penjaja. Tak malu ke? Bukan main hebat. Mana Pulau Pinang? Mana Kuala Lumpur? Mana Johor Bahru? Tengok gerai warung yang ramai orang kita makan, 80% pergi ke warung, warung dia nak roboh. Lampu tak menyala, tandas busuk dan kotor dan pecah. Apa bangga kita begitu? Tak. Sebab itu saya kata tumpu bidang. Sementara itu, Perdana Menteri turut bersetuju cadangan pelaksanaan koperasi bagi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil. Namun perlu bergabung dengan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa bertujuan mengurangkan kos pengurusan dan pentadbiran. Tak selaras dengan Angkasa supaya jangan bertindih. Angkasa sudah ada pusat-pusat pengedaran hampir setiap daerah. Jadi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil harus ada koperasi yang boleh bergabung supaya mengurangkan kos pengurusan dan pentadbiran. Saya tak mahu umpamanya bagi berjuta ringgit, kos tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim bertegas tidak akan menghalang dan masuk campur dalam siasatan terhadap nafas dan khazanah oleh pihak berkuasa termasuk SPRM. Beliau berkata siasatan perlu dilakukan dengan adil tanpa mengira pangkat dan jawatan dan sekiranya didapati bersalah, hukuman perlu dikenakan. Selain itu, beliau turut mengarahkan khazanah melakukan audit dalaman berkaitan Fashion Valley. Apa saja tanpa kecuali. Ada kes SPRM masuk. Kalau kes jenayah, polis diraja masuk. Tak kira dia jawatan apa, pangkat apa. Syarikat kerajaan ke syarikat swasta. Nafas betul bebas, tapi di bawah penguasaan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Bahawa ini kes khazanah. Itu khazanah pengurusi sekarang Perdana Menteri. Tapi saya tak halang siasatan. Sama ada kes dulu, yang ini kes dulu. Tapi kalau kes sekarang pun, ada saja laporan sama ada Perdana Menteri pengurusi atau tidak. Kalau salah siasat, kalau salah dakwa, kalau salah hukum, saya tidak peduli. Baru boleh kita perintah dengan adil. Jabatan Imigresen Malaysia ambil langkah drastik perangi counter setting. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata kesemua pegawai yang disyaki terlibat telah dipindahkan daripada penugasan asal dan tidak lagi berkhidmat di kaunter kawalan pintu masuk di KLIA. Dari segi jabatan, kita tidak akan berkompromi mana-mana pegawai imigresen yang terlibat dalam soal integriti ini dan tindakan tegas juga kita akan ambil apabila pihak SPRM selesai siasatan mereka. PDRM kini telah memulakan siasatan berhubung kes buli pegawai kadet di UPNM. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein memberitahu siasatan dibuat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Keterangan suspek yang disyaki terlibat juga akan diambil. Kejadian berlaku pada 22 Oktober yang lalu. Jam lebih kurang 11.45 malam di bilik asrama UPNM itu sendiri. Suspek dalam kes ini berumur lebih kurang 22 tahun dan kenal pasti. Juga dikenali oleh pengadu atau mangsa itu sendiri. Bagi perkembangan cuaca seluruh negara, langsung bersama pegawai Met Malaysia Dr. Nasihah Syamin Sabri. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baiklah, untuk makluman semua, permulaan monsun timur laut ataupun lebih dikenali sebagai musim terkuncuh dijangka akan bermula pada 5 November nanti sehinggalah ke bulan Mac 2025. Dan dalam tempoh ini 5 hingga 7 episod hujan lebat atau hujan berterusan dijangka boleh berlaku. Jadi secara lazimnya pada musim ini negeri-negeri di pantai timur, Semenanjung serta Sabah dan Sarawak akan menerima hujan lebat berterusan yang boleh mengakibatkan banjir. Jadi dinasihatkan kepada orang ramai supaya sentiasa cakna dengan amaran-amaran cuaca yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia dari semasa ke semasa. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca untuk petang ini. Cuaca hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, Perak, Hulu Selangor, beberapa daerah di Negeri Sembilan dan juga di bahagian utara negeri Johor. Hujan lebat juga kini sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman negeri Pahang. Dan secara lazimnya apabila kita sedang menerima angin arah baratan, cuaca hujan daripada pantai barat ini akan bergerak ke arah negeri-negeri pantai timur dan pada lewat petang nanti dijangkakan hujan lebat akan lebih tertumpu melibatkan negeri Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Dan dijangkakan keadaan cuaca lembap di sebelah pantai timur boleh berterusan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak pula, hujan kini hanya sedang dicerap di beberapa tempat melibatkan bahagian selatan dan juga pedalaman negeri Sarawak. Begitu juga di bahagian Sandakan, Tawau dan juga pantai barat Sabah. Dan keadaan cuaca lembap di Malaysia Timur ini pula dijangka akan berangsur reda menjelang ke malam nanti. Baik, bagi ramalan cuaca pada sebelah awal pagi esok, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku di kawasan perairan Selat Melaka dan dijangkakan akan memasuki kawasan daratan melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, pesisiran pantai di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Barat Johor. Untuk negeri Sarawak pula, hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku pada sebelah awal pagi melibatkan bahagian selatan dan juga tengah. Dan di Sabah, hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan juga Tawau. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Warisan budaya tempatan jadi tarikan tamu besar Kota Belud. Laporannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan, Suaran. Ya, Otto. Tamu besar Kota Belud menjadi platform mengangkat keunikan budaya tempatan di Sabah sekaligus menarik ribuan pelancong domestik dan antarabangsa. Program tersebut juga merupakan usaha penting dalam memperkenal budaya tempatan di samping menjadi platform perpaduan rakyat.
Justru kerajaan negeri akan terus menyokong dan membangunkan potensi daerah di Sabah termasuk memajukan sosioekonomi, pelancongan dan kebudayaan masyarakatnya yang unik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berucap sempena perasmian Tamu Besar Kota Belud 2024. Perasmian disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin. Datuk Haji Ji berkata kerajaan negeri komited melaksana pelbagai inisiatif dan program pelancongan khususnya dalam memperluas rangkaian pelancongan dan mengembangkan jaringan laluan udara ke Sabah. Ini bertujuan meningkatkan aksesibiliti Sabah sebagai destinasi pelancongan yang menawarkan pengalaman pelancongan paling menarik untuk pelancong domestik maupun antarabangsa. Kira-kira 2.1 juta pelancong berkunjung ke negeri ini bagi tempoh Januari hingga Ogos lalu. Ia melibatkan 867,231 pelancong antarabangsa dan 1.2 juta pelancong domestik. Ini menunjukkan potensi besar Sabah sebagai destinasi pilihan pelancong dari dalam maupun luar negara. Peladang, penternak dan nelayan perlu menguasai penggunaan teknologi moden dalam membangun sektor pertanian. Penggunaan teknologi mempercepat proses transformasi pertanian selain meningkatkan produktiviti hasil ladang, mengurangkan kos pengeluaran dan menjimatkan tenaga. Menurut Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, corak pertanian tradisional perlu diubah kepada teknologi moden berorientasikan pasaran dan permintaan pelanggan. Ia penting ke arah melahirkan peladang, penternak dan nelayan berjaya sekaligus menjana pendapatan lumayan. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS. Teks ucapan disampaikan pembantunya, Datuk Hendrus Anding. Bercakap kepada pemberita, Datuk Hendrus menggalakkan perkongsian pintar berkaitan teknologi untuk manfaat industri pertanian. Menggalakkan sektor-sektor yang berkepentingan serta pemegang taruh untuk mendigitalkan teknologi dan digunakan pakai secara meluas. Walaupun kita menghadapi sedikit cabaran kerana penggunaan teknologi ini memerlukan kos yang agak tinggi dan juga masa untuk belajar secara lebih pakar. Tetapi ini adalah keadaan semasa yang mana kita yakin pada satu masa kita boleh menguasai semuanya. Konvensyen HPPNS ini dihadiri kira-kira 150 peserta. Majlis Daerah Beaufort memenangi anugerah meranti kategori pihak berkuasa tempatan dalam Anugerah Seni Bina Landskap Sabah. Kemenangan ini melayakkan Majlis Daerah Beaufort memenangi wang tunai RM10,000 beserta sijil dan trofi. Anugerah disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Turut disampaikan anugerah reka bentuk landscape alam sekitar kategori pemaju kepada Dinamik Atlantik Sendirian Berhad. Anugerah pengurusan landscape dan alam sekitar kategori penginapan kepada Kinabalu Pine Resort dan anugerah warisan unik dan landscape budaya kategori terbuka kepada Taman-Taman Sabah. Penganugerahan ini antara lain bertujuan mengiktiraf dan mempromosikan amalan landscape yang lestari selaras objektif digariskan dalam Pelan Tindakan Dasar Landscape Negeri Sabah. Tahun ini, Anugerah Seni Bina Landscape Sabah mempertandingkan 4 kategori dengan 32 penyertaan. Penganjuran pesta makanan mampu memperkenalkan keunikan makanan di sesebuah daerah. Dalam masa sama menarik ramai pelancong dari dalam maupun luar negara untuk berkunjung ke Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shirye berkata, ia secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan ekonomi rakyat. Kami ingin menggunakan ini untuk menarik pelancong-pelancong juga, sama dengan semua program yang sedang berlangsung di sekitar Sandakan adalah untuk target pelancong-pelancong untuk mengunjungi Sandakan dan bagi mereka satu peluang juga untuk di satu tempat boleh mereka cuba different type makanan-makanan Sandakan. Vivian menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Little Hong Kong Food Fair. Beliau berharap penganjuran program dapat dilaksana lebih kerap sebagai inisiatif membantu peniaga meningkatkan mutu dan kualiti produk makanan dihasilkan.
80 gerai makanan terlibat dalam program ini yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam. Lebih 100,000 pengunjung disasar menyertai Borneo International Halal Exhibition BOHEX 2024. Pameran dianjur dengan kerjasama JAKIM akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada 21 hingga 25 Disember ini. Pengarah urusan eminent SOS Sendirian Berhad Muhammad Arif Hafizi Muhammad Hashim menyatakan program mengetengahkan produk dan perkhidmatan halal dari serata dunia, khususnya dari rantau Borneo. 500 reruai disediakan termasuk pempamer dari luar negara. Setakat ini terdapat 8 buah negara yang telah menunjukkan minat untuk menyertai BOHEX, iaitu negara Indonesia, Brunei, Singapura, China, Thailand, Jepun, Arab Saudi dan juga Cambodia, yang mana jemputan ini telah pun dihantar kepada mereka oleh pihak JAKIM. Penjualan BOHEX pada kali ini akan memamerkan tema idea-idea baru yang akan menampilkan sedikit perubahan dari segi susun atur acara dan juga perkongsian ilmiah, serta pendekatan teknologi yang pelbagai yang terlibat dalam industri halal. Pada penganjuran BOHEX kali ini, kami akan memamerkan beberapa artis tempatan yang mana pihak pengurusan BOHEX akan mengumumkan pada sosial media rasmi kami. Perkhidmatan bas ulang-alik percuma ke lokasi penganjuran turut disediakan. Antaranya melibatkan laluan dari Suria Sabah, Imago, ITCC, KKIA dan Pen Borneo Hotel. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung, termasuk konsert BOHEX menampilkan penyanyi terkemuka tanah air. Selain pengisian program untuk pengunjung cilik, turut menjadi tumpuan cabutan bertuah menawarkan hadiah utama sebuah Pro 2 Beza dan Azia. Pihak berkuasa digesa memantau lebih kerap sekaligus mencegah operasi pusat perjudian dalam talian yang semakin berleluasa di negeri ini. Dalam masa sama menghapuskan persepsi pihak berkuasa dibayar bagi melindungi kegiatan tersebut. Ketua Penerangan Keadilan Sabah Razif Rakimin mengingatkan orang awam melaporkan sekiranya terdapat premis digunakan sebagai pusat penjudian haram. Judi dalam talian kebanyakannya melibatkan golongan miskin sebagai jalan mudah untuk kaya. Berdasarkan kajian, peratusan kekalahan dalam perjudian ini lebih besar daripada pendapatan bulanan miskin tegar. Dalam pada itu, beliau menegaskan kerajaan Madani akan terus memerangi rasuah dan salah guna kuasa dalam perkhidmatan awam. Orang ramai diminta tampil melaporkan kegiatan rasuah dan salah guna kuasa. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih suara langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Kerajaan Persekutuan komited bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi memajukan kawasan luar bandar seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri berkata kerjasama itu penting untuk memastikan pembangunan yang seimbang perentasi wilayah dan negeri. Yang penting ialah jalinan kerjasama di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Jalinan ini bukan hanya terdapat di dalam hubungan resmi, tetapi yang lebih penting adalah hubungan peribadi. Personal networking inilah yang banyak membantu keselarasan, bukan soal pembangunan saja tetapi perimbangan kemajuan di antara wilayah. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Samu, Petong, Sarawak. Bagi paparan berita dari Sarawak, terus bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Otto. Kerajaan negeri melalui Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP sedang merancang penganjuran festival kebudayaan bagi mengetengah serta mengangkat aspek kepelbagaian adat dan budaya setiap 34 suku kaum yang terdapat di Sarawak.
Menurut Menteri MTCP, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, setiap suku kaum di Sarawak mempunyai keunikan, adat dan budaya diwarisi sejak turun-temurun yang perlu dipelihara serta diketengahkan agar ianya tidak hilang di telan zaman. Justru itu, beliau telah menggerakkan kementeriannya mengenal pasti dan mendokumentasi adat dan budaya setiap suku kaum di negeri ini, manakala hasil daripada inisiatif tersebut, satu festival kebudayaan dijangka akan diadakan buat julung kalinya pada tahun depan. Berucap pada Majlis Perasmian Festival Gendang Sarawak 2024 yang berlangsung di tebingan Sungai Kuching, beliau juga berkata festival anjuran bersama di antara MTCP dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak itu merupakan usaha memupuk rasa cinta seni dan budaya, terutama bagi golongan muda sebagai satu bentuk khazanah warisan yang wajib dipelajari dan dipelihara. Baik, sementara itu Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyempurnakan Majlis Perasmian Festival Gendang Sarawak 2024 tersebut. Pada majlis tersebut, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi serta isteri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah turut menyaksikan pertandingan akhir Gendang Melayu 2024. Kumpulan seni warisan berzaman dari Kuching meraih gelaran Johan bagi kategori gendang bergendang berkumpulan dan membawa pulang piala serta hadiah tunai RM5,000. Naib Johan kumpulan dari Brunei Darussalam, sekendang Sutra Brunei, manakala tempat ketiga kumpulan Tunas Seroja dari Mukah. Bagi kategori penanda kanak-kanak lelaki, Johan pasangan kumpulan warisan Seri Tanjung dari Semarahan. Tempat kedua, kumpulan pewaris dari Kuching dan ketiga, kumpulan warisan Beladin dari Pusa. Dalam perkembangan lain, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pagi tadi hadir menyempurnakan acara pelepasan bagi Sains and Maksa One Team Run 2024 di dataran kawat Dewan Undangan Negeri Kuching. Astana Negeri Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi serta isteri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi merasmikan acara pelepasan larian sejauh 6 km dan 3 km yang disertai 1,500 penjawat awam negeri melibatkan pelbagai peringkat perkhidmatan. Acara tersebut bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat serta memperkukuhkan semangat kebersamaan dalam kalangan penjawat awam negeri serta mempromosikan budaya kerja sihat dan produktif. Hospital Umum Sarawak akan mempunyai 3 bilik kasih wanita iaitu ruang khas jururawat wanita untuk berehat dengan lebih selesa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, bilik ini akan dilengkapi dengan pelbagai fasiliti kepada jururawat wanita serta yang sedang mengandung dan untuk masa rehat mereka yang optimum. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Serahan Tajaan Rakan Strategik Yayasan Kebajikan Negara Malaysia bagi Anjung Kasih dan Bilik Kasih Wanita di Hospital Umum Sarawak di Kuching. Sebagai permulaan, ia akan diletakkan di 3 ward, iaitu ward bersalin serta ward perubatan lelaki dan wanita dengan kos lebih RM76,000 tajaan syarikat daripada Perinsuran Broka. Jelasnya, ia juga bagi memberi peluang kepada mereka untuk berehat seterusnya memberikan perkhidmatan yang terbaik. Beliau berharap dengan adanya bilik tersebut kelak ianya dapat menggalakkan kekitangan hospital untuk mengutamakan kesihatan serta memberikan manfaat positif dalam membantu memelihara kesejahteraan mental mereka. Ujarnya lagi, sekiranya ada tajaan dari syarikat yang berminat, ia turut akan dilaksanakan di hospital di Semenanjung, Malaysia. Saudara, pelbagai kemudahan dan prasarana sekolah di SMK Merbau Miri terus dinaik taraf bagi memberikan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik dan kondusif. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sejak menjadi adun Senadin, beliau sentiasa menekankan kemudahan sekolah yang terbaik untuk pelajar di kawasan Senadin bagi menyokong dan mendukung pelajar dan guru mendapatkan keselesaan sepanjang persekolahan berlangsung. Antara kemudahan sedang dilaksanakan bagi kemudahan SMK Merbau adalah pembinaan tempat letak motosikal berbumbung dan ruang pejalan kaki menyeberang jalan, pelebaran ruang tempat menunggu bagi keselamatan pelajar dan ibu bapa menghantar dan mengambil anak mereka. Jelasnya, pelaksanaan projek berjumlah RM400,000 tersebut telah dimulakan minggu lepas dan dijangka siap akhir
akhir bulan Disember 2024 ini. Beliau juga telah menyediakan skrin LCD bernilai RM85,000 kepada SMK Merbau bagi memudahkan program dianjurkan. Beliau berucap semasa merasmikan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SMK Merbau 2024 di Dewan Bunga Raya SMK Merbau Miri. Beliau juga menyeru kerjasama ibu bapa dan guru terus dikukuhkan kerana ia sangat menyumbang kepada kejayaan anak-anak mereka dalam persekolahan yang merupakan generasi peneraju masa depan negara. Lawas berpotensi menjadi lokasi utama kejohanan sukan renang dengan siapnya Pusat Akuatik Lawas. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pusat akuatik yang sedang dalam pelaksanaan kini mengikut taraf dan standard sukan Olimpik. Kemudahan-kemudahan ini diharap akan dapat memberi satu kemudahan untuk kita di Lawas ini, di kawasan utara ini, terutama sekali Limbang Lawas ya, untuk mereka membuat latihan dan sebagainya. Dan dengan itu kita berharap ada kejohanan nanti boleh ditempatkan di sini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan kejohanan bola sepak terbuka Piala Yang Berhormat Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Stadium Lawas. Sebanyak 30 pasukan dari Lawas, Limbang termasuk Sabah menyertai kejohanan itu. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah berkata usaha menaik taraf kemudahan dan kelengkapan sukan di Lawas akan diberi tumpuan. Ini termasuk menaik taraf Stadium Lawas yang menjadi lokasi utama penganjuran pelbagai kejohanan sukan di daerah itu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Terima kasih. Bubar langsung dari Kuching, Sarawak. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Sambutan hangat pengunjung di Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2024. Antara paparan berita menarik dari Melaka. Terus langsung bersama Nur Syafinas Sari. Silakan. Ya, lebih 50% panggilan kecemasan diterima di seluruh Malaysia. Dilayani oleh petugas Pusat Panggilan Kecemasan Malaysia 999, MERS 999 yang berpengkalan di Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, ia dikendalikan oleh petugas yang profesional dan cekap. Beliau memuji kualiti perkhidmatan disediakan Telekom Malaysia Berhad dalam melayani panggilan kecemasan serta proses menjejak lokasi pemanggil. 50% panggilan itu datang di call center di Melaka ni. Jadi saya amat tertarik dengan kualiti respon center oleh Telekom Malaysia ni untuk melayani panggilan-panggilan seluruh Malaysia, dan mereka-mereka bertugas itu dilatih dan terlatih untuk melayani pelbagai masalah. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada Telekom Malaysia. Beliau berkata demikian selepas melawat dan menyantuni petugas MERS 999 di TM Bandar Kabah. Karnival Udara Antarabangsa Melaka KUAM 2024 yang kini sedang berlangsung di Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam sehingga esok mendapat sambutan positif daripada pengunjung. Bagi mereka, ia diibaratkan seperti Mini 5 walaupun dianjurkan secara sederhana. KUAM 2024 menampilkan 12 aset milik ATM membabitkan kereta kebal, pesawat, helikopter, senjata api dan pertunjukan udara selain pelibatan 28 agensi, syarikat serta akademi penerbangan. Saya macam menarik nak tengok jet pejuang dari TUDM, daripada jet-jet pejuang daripada Malaysia punya company.
supaya kita dapatlah belajar sesuatu. Kalau sesiapa yang teringin nak jadi juru terbang, bolehlah datang ke sini. Boleh belajar tengok macam mana dia landing, macam mana dia naik atas, macam mana dia lepaskan tadi. So kita tengok kat sini nampak seronok lah sebab kita boleh belajar macam-macam, budak-budak boleh tengok dan secara dekat sebab sebelum ni kita biasa pergi ke 5 Langkawi semua kan, tapi kita tak boleh masuk sampai ke dalam. So dekat sini kita boleh dengan cara lebih dekat dan kebetulan dia diadakan pada waktu cuti sekolah. So baguslah untuk ni pengunjung yang datang ni. Sambutan dia sangat menggalakkan dan kita alu-alukanlah kedatangan orang ramai untuk menyaksikan aset-aset yang dipamerkan dalam KUAM 2024 ini. KUAM 2024 merupakan salah satu aktiviti kalender tahunan Kerajaan Negeri sempena Tahun Melak Melaka TMM 2024. Melaka FM sasar 1 juta like menerusi media sosial TikTok sempena showcase Gegau Melaka FM yang berlangsung di panggung bangsawan malam ini. Menurut Pengarah Jabatan Penyiaran Melaka, Siti Norbaini Khairi, sasaran itu mampu dicapai selepas melihat kejayaan showcase sebelum ini yang berjaya mendapat lebih 700,000 like. Beliau berkata showcase berkenaan diadakan mengikut 3 segmen yang mendapat sambutan di Melaka FM iaitu Janji Rock, Warung Dangdut dan Intrend. Saya menyeru kepada orang ramai jangan lupa untuk malam ini saksikan di TikTok Melaka FM ataupun di Facebook Melaka FM dan juga di RTM Klik. Kita bawakan konsert Gegar Melaka FM bersama 6 artis popular tadi dan kita cuba capaikan misi 1 juta likes untuk siaran malam ini. 6 artis terkenal tanah air iaitu Afiq Syazwan, Ani Mayuni, Izzat Lazim, Ara Johari, Haiza, Zamani Slam serta juara bintang Melaka FM Abdul Rafiuso akan membuat persembahan malam ini. Melaka akan mencari bakat baru bidang e-sukan dengan mengadakan program turun padang di peringkat sekolah. Esko Negeri Datuk Vivi Shamugam berkata, program itu dijangka dilaksana bermula tahun hadapan. Tapi kali ini saya ingat tahun hadapan kita akan bawa ke sekolah-sekolah supaya kita akan hancurkan pertandingan-pertandingan di bangku sekolah. Bermakna apabila kita menganjurkan pertandingan di bangku sekolah, maka kita dapat mencari talent ID, talent identification, boleh membantu kerajaan negeri dan juga membantu diri mereka sendiri untuk enhance sukan e-sports ni. Sebelum ini, atlet e-sukan Melaka telah menyumbang pingat dalam beberapa kejohanan termasuk di Sukma Sarawak Ogos lalu. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Terima kasih Syafinas langsung dari Melaka. Main peranan lebih agresif dalam memperkasa aliran bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Kerajaan Melaka memastikan 22 buah institusi TVET di negeri itu menjadi platform terbaik melahirkan golongan belia berkemahiran seiring keperluan prospek kerjaya pada masa akan datang. Ikuti laporan wartawan Mazuria Zulkifli. TVET diberi peruntukan tambahan kepada 7.5 bilion ringgit. Kerjasama dengan industri, peluang latihan untuk belia rentan termasuk miskin bandar dan orang asli, TVET bagi manfaat masyarakat. Kerajaan negeri sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan industri tempatan bagi melonjak pembangunan TVET. Kita memainkan kerajaan negeri memang sentiasa agresif when it comes to kolaborasi di antara industri dan juga pendidikan TVET di negeri Melaka. So kita wujudkan satu platform ataupun satu vehikel untuk kerajaan negeri menjadi koordinator kepada pembangunan kolaborasi kerjasama di antara industri dan juga TVET ini.
Peruntukan Belanjawan 2025 yang antaranya mementingkan permengkasaan TVET membuka peluang lebih luas kepada pelbagai lapisan golongan belia, antaranya dengan menumpukan belia rentan termasuk daripada kelompok miskin bandar, terpinggir, pedalaman dan orang asli. Saya dalam JPKK Kampung, sebenarnya pihak JAKWA ataupun Jabatan Kemajuan Asli Alor Gajah Jasin telah banyak memberi latihan, bukan hanya di pihak di dalam negeri Melaka lah, di luar pun ada, di mana latihan-latihan ni ada yang membentuk seakan macam TVET lah. Maksudnya mereka didedahkan dengan apakah kemungkinan yang ataupun bidang-bidang yang akan dia orang boleh ceburi. Sebab saya memang dah minat lah dengan macam barang komputer apa semua. Ada saya tengok dekat dalam internet apa, lepas tu ada orang macam dalam kalangan ni disebar-sebar lah nak masuk ke ni ke tak. Itulah. Rasanya meluas, dia ada pelbagai, dalam saya belajar tu dia ada cara-cara cabling, dalam rangkaian networking macam tu, programming macam tu. Pembangunan TVET seiring keperluan semasa mampu melahirkan tenaga pakar berkemahiran tinggi sekaligus menyumbang kepada sosioekonomi individu dan negara serta meletakkan Malaysia sebagai negara berdaya saing di peringkat global. Usaha kerajaan memperkasakan aliran TVET yang membabitkan pelbagai program dan kursus bagi memastikan tenaga kerja bersedia menghadapi cabaran industri pada masa akan datang. Mazuria Zulkifli, RTM. Kerajaan Negeri Melaka merancang untuk jadikan lapangan terbang antarabangsa Melaka sebagai hub serantau bagi penerbangan yang melibatkan Semenanjung Malaysia dan Indonesia Barat serta Singapura. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rao Yusof berkata ia masih dalam perbincangan bersama pihak berkuasa penerbangan awam. Melaka adalah satu lapangan terbang yang begitu strategik untuk menjalinkan hubungan udara di antara kedua-dua negara. Kerana ia boleh digunakan daripada Indonesia ke Melaka dan Melaka ke Singapura. Terpulanglah pada syarikat penerbangan tempatan untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi pengantara di antara penerbangan domestik daripada Melaka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2024. 6 individu termasuk seorang wanita ditahan semalam dipercayai terlibat kejadian bunuh seorang lelaki di Batu Anam, Segamat. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marinsah berkata 2 lelaki dan seorang wanita ditahan kerana disyaki terlibat dalam kejadian itu. Manakala 3 lagi lelaki ditahan atas kesalahan khianat dan rusuhan. Siasatan mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham antara suspek dengan mangsa. Pergaduhan mengakibatkan mangsa berusia 30 tahun terbunuh disebabkan dibasan dan tetakan parang oleh suspek terlibat. Rakan mangsa yang cuba meleraikan pergaduhan juga cedera. Suspek utama mempunyai 7 rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 148302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Kulai, seorang wanita kerugian hampir RM510,000 selepas rumahnya terbakar dalam satu kejadian pada Rabu lalu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pembakaran mercun sehingga menyebabkan kebakaran. Susulan itu, 2 lelaki masing-masing warga tempatan dan seasing ditahan kerana disyaki melakukan perbuatan khianat terbabit. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tan Seng Lee memaklumkan lelaki tempatan ditahan di rumahnya di Taman Sama pada 31 Oktober. Manakala warga asing itu dicukup di perkarangan ibu pejabat polis daerah berkenaan semalam. Selain dia didapati positif dadah, turut dirampas pelbagai jenis mercun dan kedua-dua suspek direman sehingga 6 November. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan dan Seksyen 8 Akta Bahan Letupan. Pemulihan dasar ekonomi negara dapat dirangka melalui pengurusan data yang efisien. Perdana Menteri berkata ini membolehkan penilaian kemampuan isi rumah yang tepat dan penyasaran subsidi kepada golongan yang layak tanpa ketirisan.
Dan dari kajian baru-baru ini dalam beberapa persidangan termasuk Megatrends Khazanah, ternyata menurut kajian pakar-pakar ekonomi antarabangsa, Malaysia ini dengan hasil kutipan cukai yang paling rendah, tax base yang paling rendah, tetapi subsidi di antara yang tertinggi di Asia. Ya, betul baik beritanya, subsidi tertinggi, tetapi tanpa dibantu dengan angka dan data yang baik, kita dapati banyak juga subsidi ini yang bocor. Dan ketirisan ini mesti ditangani. Kalau tidak, kita akan terus menambah perbelanjaan tetapi tidak sampai kepada kumpulan sasaran. Justru jelasnya usaha Jabatan Perangkaan Malaysia DOSA menyelenggara data wajar diberi pujian. Hampir 30,000 pengunjung membanjiri Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2024 di Pusat Konvensyen PICCA Butterworth Arena, Pulau Pinang. Program anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bertujuan mengiktirafan peranan penjaja dan peniaga kecil dalam ekonomi negara. Peniaga dan agensi yang turut serta memberi respon positif penganjuran program berkenaan. Sebab boleh menjana lokal ekonomi dan juga bantuan-bantuan yang kerajaan bagi macam kupon tu sangat membantu. So boleh merancakkan ekonomi setempat. Itu sangat mudah, siapa mai boleh main register, buh detail macam IC, dapat kupon RM10. Dan kupon tu boleh digunakan pakai di mana-mana peniaga di sini lah. Sang peniaga akan claim di hari Ahad esok dengan penganjur lah. Peluang lah kalau ada anjuran macam ni sebab kami ni wakil untuk memperkenalkan produk-produk sahabat kami. Jadi kami memang sangat suka dan menyokong program seperti ini. Sekurang-kurangnya kalau mereka nak beli beras dalam RM15, RM16 tu cuma tambah RM6, RM5 saja kan. Itu salah satulah bagi penjimatan pada pengunjung-pengunjung di sini. Itu kelebihan dia. Di samping itu juga mereka ada peluang untuk mendapat cabutan bertuah dan sebagainya. Pada majlis itu, Datuk Seri Anwar melancarkan Dasar Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil Negara 2030 dengan tema Penjaja dan Peniaga Kecil Nadi Ekonomi Negara. Dasar berkenaan bertujuan memperkasakan penjaja dan peniaga kecil ke arah persekitaran perniagaan yang holistik dan inklusif. Kerajaan Madani ini banyak bantuan kepada penjaja kecil dan juga peniaga-peniaga kecil dan juga banyak expo dan juga event. Itu kita tanya rakan-rakan kita peniaga, kalau dulu kurang event, kurang event, tak ada peruntukan nak kena pergi agensi sana agensi. Tapi selepas yang PM buat, dia reform balik daripada bawah sampai ke atas. Saya nampak satu kemajuan lah. Memang bagus benda tu sebab apa? Kita boleh memertabatkan lagi dan mengukuhkan lagi ekonomi dan juga ekonomi setempat. Dia pembelanjaan setempat yang tu kita akan ekosistem ekonomi negara pun akan pulih bila kita perbelanjaan kita melalui penjaja kecil, kita berpusing di situ, bersekitar di situ. Dasar ekonomi ni memang bagus untuk penjaja-penjaja kecil dan juga untuk ekonomi negara. Kan memang adalah terbaik lah kerana saya tengok even bajet 2025 banyak memberi bantuan kepada peniaga kecil. Maksudnya memang dasar untuk tahun depan tu to empower banyak peniaga kecil untuk beri kita peluang untuk berniaga, untuk beri kita satu kursus untuk pembelajaran dari segi dana ataupun dari segi knowledge. Artifak yang dipamerkan di Muzium Arkeologi Lembah Bujang membuktikan Kedah Tua menjadi antara pusat pertemuan pelbagai bangsa, budaya dan kepercayaan. Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Senator Saraswati Kandasamy berkata penemuan ini menunjukkan hubungan dagangan erat antara Kedah Tua dan tamadun lain. Menurutnya, kehebatan tamadun tersebut terselah dalam tinggalan sejarah dan nilai-nilai yang diwarisi generasi kini. Sejarah panjang Kedah Tua yang bermula sejak abad ke-2 Masihi adalah bukti bahawa kawasan ini pernah menjadi pusat perdagangan dan tamadun ulung yang menghubungkan dunia luar, termasuk tamadun besar seperti India, China, Timur Tengah.
Program itu dirasmikan oleh Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah. Ulang tahun Langkawi FM ke-31 berlangsung meriah meskipun disambut sederhana. Lebih 1,000 pengunjung memeriahkan sambutan di Artbox Padang Maksirat Langkawi. Berkonsepkan nostalgia 93, para pengunjung dan pendengar dibawa mengimbau penubuhan Radio 3 Langkawi yang mula diperkenal di Bumi Bertuah Masuri pada 1993. Mereka dihiburkan dengan persembahan Baghio, Ani Mayuni, Syazwan Syamsi serta kumpulan tempatan yang mendendangkan lagu-lagu dari tahun 1993. Kita agar Langkawi FM ini terus mendapat sambutan dari penduduk Langkawi sendiri dan seterusnya ianya digemari juga oleh penduduk di luar Langkawi, kerana Langkawi FM bukan saja dapat didengar di Langkawi tetapi juga seluruh negara malah seluruh dunia melalui saluran digital kita iaitu RTM Klik. Turut hadir Timbalan Pengarah Penyiaran Langkawi, Syamsina Muhammad Said serta agensi yang sering bekerjasama dengan Langkawi. Radio 3 Langkawi dijenamakan semula kepada Langkawi FM pada 2005. Pharma Perlis membuka peluang kepada usahawan membimbingannya memperkenalkan produk mereka ke luar negara. Seramai 4 orang usahawan pharma terpilih menyertai Maroi Festival 2024 di Patani, Thailand bermula 31 Oktober lalu. Menurut Pengarah Pharma Perlis, Muhammad Anzara Azizan, objektif utama penyertaan usahawan ke pameran ini adalah untuk mempromosikan produk hiliran harum manis dan lain-lain produk keluaran usahawan dari Malaysia, khususnya Perlis, selaras dengan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Selain meningkatkan kesedaran kepada pengguna mengenai produk agro makanan jenama Malaysia keluaran perusahaan kecil dan sederhana kepada masyarakat di Patani dan pelancongnya. Pihak Pharma Perlis menyasarkan pendapatan sehingga RM10,000 dalam penyertaan usahawan kali ini. Dalam usaha melatih suri rumah menjadi usahawan dan membantu ekonomi keluarga, Kolej Komuniti Arau bersama Wanita UMNO Bahagian Arau telah melaksanakan program pemerkasaan wanita luar biasa. Seramai 150 peserta dari Parlimen Arau telah mengikuti latihan tersebut. Mereka diajar menghasilkan produk makanan yang boleh meningkatkan pendapatan keluarga hingga RM2,000 sebulan. Penyelarasan program, Roziana Ahmad berkata, fasa pertama 30 peserta dipilih dari setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di Parlimen Arau. Rancangan untuk memperluaskan program ini akan diadakan pada tahun depan. Persatuan Amal Bakti Perlis sumbang 20 set sejadah kepada Surau Kampung Bukit Tokpo, Kuala Perlis bagi beri kelestarian dan memudahkan umat Islam beribadah. Menurut pengurusinya, Arif Afandi Arifin, sumbangan itu mencerminkan keprihatinan pihaknya terhadap masalah penduduk serta berusaha membantu mengikut kemampuan. Jelas beliau, sumbangan sejadah kali ini diberikan susulan pertambahan jumlah penduduk setempat yang menjadikan surau itu untuk solat berjemaah dan penganjuran pelbagai majlis ilmu. Beliau memaklumkannya pada majlis penyerahan sumbangan berkenaan kepada pengurusan surau di Kuala Perlis. Selain sejadah, sebuah lagi syarikat menyumbang wang tunai kepada surau sama selain turut bergotong royong membersihkan surau. Perkembangan sukan, atlet Pulau Pinang mengungguli kejohanan pingpong Tunas Harapan Milo Malaysia ke-35 setelah bergelar johan dalam 4 daripada 6 kategori yang dipertimbangkan. Emas Pulau Pinang diperolehi menerusi kategori bergu lelaki bawah 13 tahun, bergu perempuan bawah 13 tahun, perseorangan lelaki bawah 13 tahun serta perseorangan perempuan bawah 13 tahun. Majlis perasmian penutup dan penyampaian hadiah disempurnakan Timbalan Kota Pegawai Eksekutif Perbadan Labuan Fazilah Mahmud. Hadir sama Timbalan Presiden Persatuan Pingpong Malaysia Edward Chua dan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Labuan Mahanum Fauzi. Lebih 200 atlet tunas berumur 10 hingga 13 tahun setiap negeri mengambil bahagian dalam kejohanan selama 4 hari itu. Saingan diadakan bagi mencungkil bakat baru selain meningkatkan kualiti sukan pingpong negara.
Lebih 500 tulisan kaligrafi berusia 40 hingga 100 tahun dipamerkan pada Karnival Kaligrafi Dunia 2024 di Kompleks Kraft, Kuala Lumpur. Program anjuran Gabungan Persatuan Kaligrafi Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya itu mempamerkan seni kaligrafi daripada 48 buah negara bermula 1 hingga 10 November ini. Two sessions. One is the world. The world consists of 480 pieces of work from 48 countries. Malaysians, we have I should say 80. And this part is the China and Malaysia 50 years anniversary special section. So this one we have 25 from Malaysia, 25 pieces of work from China. Kaligrafi ini bukan kata Cina saja. Dia ada Melayu, Iban, India semua bersama-sama showcase dia punya hasil dia. Bagi saya ini satu pengembangan yang bagus dalam kita membentuk Malaysia yang majmuk ni lah. 这个建强化活动不仅是更好地促进了我们中马两国之间传统关系的发展，而且更好地促进了中华的传统文化在包括马来西亚在内的世界各国的传承。所以说呢，我们也预祝这一次这个书法建强化活动能够取得圆满成功。 Selain pameran, turut diadakan seminar sarjana kaligrafi. Dijangka program ini bakal menarik kehadiran lebih 100,000 pengunjung. Aktiviti ketenteraan paling asas tapi cukup untuk menguji adrenalin peserta. 56 pengamal media diraikan dengan cara unik oleh Tentera Udara Diraja Malaysia menerusi program Hari Bersama Media Kementerian Pertahanan tahun 2024. Ikuti laporan disediakan. Berlangsung di Pangkalan Udara Jugra Banting, program juga bertujuan beri pendedahan dan mempersiapkan peserta terutama ketika berdepan halangan yang memerlukan kekuatan fizikal dan mental. Pengamal media terlibat diberi peluang merasai pengalaman sebenar menjadi tentera selama 24 jam. Program sebegini patut diadakan lagi pasal kita boleh train our media to become wartawan perang. So bila adanya aktiviti macam ni, kalau media siapa-siapalah media cetak ke media elektronik terpilih untuk membuat liputan di suasana perang, so dia tahu apa dia nak buat. Tidaklah dia clueless. Tu that's why yang aktiviti yang kita buat hari ni memang kita dah susun sedemikian rupa. Antara aktiviti abseiling, menara exit, merentas halangan, mendaki Bukit Jugra, memasak rangsum tempur bekalan kering serta pertandingan menembak. Hari bersama media, 24 jam sebagai tentera, 2 hari 1 malam, satu masa yang singkat tetapi penuh dengan pelbagai pengalaman, pelbagai ilmu pengetahuan, intipati yang kami rasai, pengalaman yang sangat berharga. Dicampur pula dengan cabaran-cabaran yang memberi kami merasai pengalaman dalam dunia ketenteraan. Pada saya, ini satu pendedahan yang baik sebab tak semua orang dapat peluang untuk menembak. Saya pun tak pernah menembak guna senapang M4. Tapi bila diberi peluang tu, kita cuba buat dan kadang-kadang kita tak tahu pun kita bila tembak tu kena. Jadi macam dia membuka peluang untuk kita mencuba sesuatu yang baru. 24 jam sangat mencabar, namun ia juga merupakan satu pengalaman yang bermakna buat para petugas media menjalani rutin harian anggota ATM dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Kerana Rasli, RTM. Saya Nurul. Tengok lutut. Pandang bawah. Go! Semangat muhibah dan perpaduan yang terjalin tidak seharusnya terlerai akibat sentimen 3R, terutama melibatkan pihak tidak bertanggungjawab. Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Badrul Isa berkata, institusi pendidikan berperanan penting memupuk cintakan negara melalui aktiviti perpaduan kepada mahasiswa.
Kita tak boleh menafikan ledakan teknologi maklumat di mana-mana. Jadi antara program dan juga pesan kita kepada mahasiswa adalah semak dahulu maklumat yang mereka perolehi, jangan terima bulat-bulat ya. Sebagai warga maya ataupun netizen yang bertanggungjawab, sudah tentu kita kena bekalkan mereka dengan kesedaran bahawa negara ini satu saja. Selangor tidak selindung sebarang maklumat berhubung insiden tragedi tanah runtuh di Patang Kali yang meragut 31 nyawa pada 16 Disember 2022. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata laporan berhubung kejadian bukan dibuat kerajaan negeri, sebaliknya oleh Jabatan Kerja Raya dan autoriti lain. Isu yang melibatkan tindakan semula jadi yang di luar kawalan kerajaan. Tapi terpulang kalau mereka rasakan mereka ada angle, saya dah minta LA untuk melihat dengan detail isu tersebut. Kalau ada hal-hal tertentu saya akan maklumkan nantilah kepada mereka, sebab hal-hal itu memang kita telah teliti sejak daripada sebulan selepas kes itu selesai, kita dah teliti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Rewang Komuniti Strata Negeri Selangor di Pangsapuri Baiduri, Bandar Tasik Kesuma, Semenyih, Hulu Langat. Sebelum ini, media melaporkan bangsa dan ahli keluarga individu yang maut menyaman kerajaan Selangor kerana gagal menunaikan tanggungjawab serta kecuaian. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara menumpaskan kegiatan seludup lembu menerusi op taring wawasan Kelantan di Kampung Bukit Tanda, Pasir Mas semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC, Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata sebuah lori ditahan anggota Batalion 8 membawa 13 ekor lembu. Kesemua lembu seberat 7,000 kg dan dianggarkan bernilai lebih RM100,000 itu dipercayai diseludup masuk dari Thailand. Dua lelaki ditahan dan tidak memiliki dokumen yang sah untuk membawa ternakan berkenaan. Mereka dipercayai menjadi penghantar lembu ke pasaran tempatan. Kedua-dua lelaki dan barang rampasan dibawa ke Balai Polis Rantau Panjang untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Bola sepak Liga Super, Terengganu FC kembali menemui rentakan kemenangan selepas mengatasi Penang FC 1-0 di laman sendiri. Saingan berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin menyaksikan pemain pertahanan Muhammad Ubaidullah Syamsul Fazli muncul wira skuad penyu apabila meledak gol tunggal pada minit ke-27 sekaligus untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat pasukan. Kemenangan tipis itu membolehkan Terengganu kekal di kedudukan keempat Liga mengutip 21 mata. Manakala Penang berada di tangga ke-11 dengan mengumpul 11 mata selepas 14 perlawanan. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara, Palestin, pasti mereka. Saya Otto Othman, salam isi medani.